Hello. Morning, bos. Eh, dah. Saya nanti saya call. Saya sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, bantu sebarkan dulu sebentar ya, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh
وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada pagi yang penuh barakah ni Allah izinkan dapat kita bernafas, dapat kita meneruskan kehidupan kita pada pagi ini dengan iman, aman dan ketaatan. Dan alhamdulillah, saya berada di luar kawasan ni. Semalam kuliah, saya ada kelas di Kuala Kangsar. Baru habis sampai pukul malam lah. Daripada pagi semalam saya full kelas malam. Daripada pukul 9 pagi break, kemudian sampai 11 malam kan. Allah Akbar. Jadi saya nak on the way balik dan sekejap lagi ada kuliah Zuhur pukul 1 di Perkeso. Jadi berhenti di Ipoh. Di Ipoh, saya di Ipoh ni menguruskan kuda perang ni. Ada perlu penambahbaikan pada tayarnya. Jadi sambil menunggu ni, maka kita isilah suasana kita dengan, semalam pun saya tak buat live kan, malam, jadi kita hidupkan fitness kolbu ad hoc. Fitness kolbu ad hoc. Alhamdulillah, yang ke segi ke berapa entah pun saya tak tahu. Baik, jemaah yang muliakan ta'ala, ni betul-betul ad hoc ni. Siapa yang ada adalah tag kawan-kawan, tag sahabat ARF kita semua, jemaah semua share bagi kat sahabat kita lain. Baik, alhamdulillah, saya doakan kepada semua yang menonton pada pagi ini, insya-Allah, yang mengikuti pengajian kita, yang istiqomah, yang bersungguh-sungguh nak berubah, bersungguh-sungguh nak bersihkan hati, nak bersungguh-sungguh nak belajar menuntut ilmu dalam waktu permusafiran saya ni, yang mana Nabi kata antara doa yang mustajab ni adalah doa waktu musafir. Musafir saya pula memang tujuan memang menuntut ilmu. Saya sambung belajar, alhamdulillah banyak input semalam, ilmu saya cukup. Saya cukup gembira lah kan. Semalam kita belajar tentang karya-karya akidah, lepas tu tasawuf di Nusantara, kemudian kita belajar tentang isu-isu dakwah masa kini, guru saya kan, alhamdulillah. Jadi banyak input, dan semalam pun saya sempat kongsikan dengan seseorang pensyarah saya tentang apa yang nak disampaikan melalui soft ni, alhamdulillah. Dan dia kata bagus, dia katanya teruskan ustaz, katanya teruskan, ini boleh bawa kepada untuk tesis master ni, kemudian boleh buat terus ke PhD, mudah-mudahan jemaah sekalian. Jadi niat memang saya habiskan masa ni, bukan habislah, kita gunakan memang untuk ilmu, insya-Allah. Ya, saya doakan semuanya sepanjang saya bermusafir ini makbul doa, insya-Allah Allah kabulkan doa, bukan sebab saya tapi kerana hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa musafir itu antara mustajab doa. Jadi saya doakan semua yang sedang menonton pada pagi ini dan yang mengikuti pengajian secara istiqamah, bersusah-susah untuk Allah, Allah kabulkan segala hajat, fi kulli hajat, bagi setiap hajat. Yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, rezeki mencurah-curah tanpa hisap, yang paling utama masuk syurga tanpa hisab, insya-Allah. Baik, apa khabar hati anda? Tajuk kalau fitness kolbu, apa khabar hati anda? Macam mana hati ni? Duk masih susah hati lagi ke? Duk masih lagi gagu-gagu ke? Dalam fitness kolbu ni kita pergi kepada pembahasan tentang bagaimana kita nak mendepani permasalahan-permasalahan semasa, isu-isu semasa dengan persiapan hati. Kita kena fit, tuan. Sidang jemaah yang taala, kita bukan sekadar pada jasmani, tapi kita nak fit pada rohani. Malah tidak menjadi masalah kalau Allah uji pada jasmani sakit, itu kafarah dosa, malah Allah boleh gantikan dengan pahala. Tapi kalau lah sekiranya hati sakit, Allahu Akbar, jangan mudah-mudah menggunakan perkataan hati saya sakit, hati saya sakit. Dalam pengajian tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs, bila sebut tentang hati yang sakit, hati aku sakit, bermaksud
hatinya berpenyakit. Hati-hati. Hati itu sakit kerana panggil sakit hati aku. Sakit hati bermaksud hati itu sakit. Bila sebut hati itu sakit, bermaksud hati itu berpenyakit. Bila hati itu berpenyakit, merujuk kepada penyakit-penyakit hati. Bila pergi pada penyakit-penyakit hati, hati-hati, sebab dia boleh menghilangkan pahala amalan kita. Sepanjang hidup kita ni boleh hilang begitu saja, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Semalam guru saya cakap, Dr. Maskari, dia orang Patani, cerita tentang jihadun nafs. Kata Nabi SAW, waktu habis pada perang Badar Al-Kubra itu, Nabi bagi tahu kita baru keluar daripada jihadul asghar. Jihadul asghar, jihad yang kecil kepada jihad yang akbar, jihad yang besar. Sahabat tanya, jihadus saghir, jihadul kabir. Badar Al-Kubra ni, nama pun Al-Kubra kan, fizikal Al-Kubra. Nabi kata saghir, kecil, yakni fizikal. Dan kita sedang masuk ke jihadul kabir, jihad yang lebih besar. Sahabat tanya, apa yang jihad lebih besar ya Rasul? Itulah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Hari-hari jemaah sekalian, kita tidak boleh merasa selesa dengan hati kita. Yang rasa selesa, suka dengan apa yang ada, kita bimbang. Kita suka tu bukan kerana pahala, bukan kerana Allah, tapi kerana nafsunya ada. Sakitnya hati dengan hatiku sakit. Ya, sakitnya hati dengan hatiku sakit. Sakitnya hati itu adalah perbuatan. Hatiku sakit, itu kenyataan. Sakitnya hati ni, itu perbuatan. Hatiku sakit, jadi menyatakan kenyataan. Bila hatiku sakit, maksudnya hati itu berpenyakit. Memang kita tengok hati itu sakit disebabkan oleh orang yang menyakitkan. Okey, baik. Dia ada perbincangan tentang sebab-sebab, asbab musabab. Macam badan kita ni sihat, tapi bila satu masa kita duk silap makan ke apa ke, ada asbab yang menyebabkan datangnya penyakit, mengundang penyakit. Okey. Pertama, memanglah kita pergi kepada perkara yang mengundang penyakit. Mengundang, sebab tu mencegah lebih baik pada mengubati. Sehingga menyebabkan hati itu atau badan itu menjadi sakit. Ini ada, kita kena faham perkara-perkara yang boleh mengundang penyakit. Mengundang. Adapun ada penyakit, tetapi dia tidak berjangkit, dia tidak dijangkiti. Jadi itu hati yang kuat. Kalau dia dijangkiti, dua kemungkinan bermakna hati dia itu telah dibiarkan begitu lama dengan keadaan yang mengundang penyakit tadi, sehingga timbulnya sakit hati tadi. Sakit hati ni timbulnya kesan daripada penyakit hati ni, jemaah sekalian. Dia akan membuatkan hati kita sakit. Yang orangnya sakit hati ni, sebab tu hati-hati jangan sakit hati. Malah sakit hati ni merujuk kepada dunia, perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia lah. Tak ada sakit hati aku ni tak dapat pahala, tak ada lagi lah. Dia perkara dunia. Jadi maka kita nak kena faham bahawa hati-hati. Pertama, kita kena berhati-hati dalam perkataan sakit hati lah. Sambil-sambil minum. Bismillah. Macam mana ya Ustaz, jika kita nak berhadapan dengan anak pelajar bukan Islam suka buat pasangan kelas, memang mula nak layan
Ada orang yang melampau-lampau suka menyakit hati kita ustaz sebagai ustaz. Dia pertama cikgu ustazah ke, kan? Dia begini. Pertama dalam kita mendidik, pastikan kita yang terdidik. Tak kisah siapa pun, orang Islam ke. Jadi nak menepani keadaan itu, kita kena ada kekuatan untuk menerima keadaan, supaya kita tidak pertama kita tidak putus asa dengan keadaan itu. Kita macam biarlah apa nak jadi, itu orang putus asa, tak boleh. Atau kita terkesan dengan keadaan itu, lalu kita pun marah sebab keadaan itu. Kenapa bising ni, kamu ni kan sakit hati. Kita tak nak beremosi dalam menguruskan keadaan. Adapun kita boleh marah, kita boleh tegur, diam, jangan buat. Tapi bukan sebab kita tak puas hati, tapi kerana kita nak mendidik, takdibih dia panggil. Kita nak menguatkuasakan. Sebagai seorang guru, ibu, ayah, dia ada 3 pangkat kepada anak-anak, sama dengan guru pada anak murid. Pertama, kita letak penasihat dulu. Nasihat nombor 1, ad-dinu nasihat. Yang kedua, bila nasihat, kita kena kuat kuasa, jadi penguat kuasa. Atau yang kedua, lebih tepatnya pengarah lah. Nombor 2, pengarah. Nasihat dan kita bagi arahan. Selepas nasihat, kita pakai ingat apa yang cikgu nasihatkan. Ingat tak? Dia dah mula bagi arahan. Okey, dah bagi arahan. Tidak cukup dengan itu, dia kena pergi yang ketiga, penguatkuasaan, enforcement. Ini dipanggil mujahadah. Bila kita dah ingat tak, cikgu dah cakap apa? Tak ingat? Okey, kuat kuasa. Bila kuat kuasa, dia kena ada tindakan. Tindakan pula bukan kerana kita tak puas hati, tapi tindakan kerana nak menguatkuasakan nasihat yang kita telah berikan dari awal. Pertama kita nasihatkan begini, jangan bising dalam kelas, jangan buat gini. Semua faham ya? Faham. Okey. Baik. Diam. Ni kenapa bising? Tadi cikgu dah cakap jangan bising. Ni kenapa bising? Kedua arahan. Diam. Yang ketiga, dia masih lagi melakukan tindakan itu, maka kita boleh keluarkan kuat kuasa. Okey, kamu tak diam, cikgu akan denda kamu kat luar gini. Tapi kita faham, kita buat itu ada proses. Dia tak ada, geram betul kamu ni. Kau tahu tak, aku dah lah semalam aku tidur lambat. Bising kerja banyak. Itu membebel nama ni. Membebel. Jadi bila membebel ni, nak meluahkan perasaan, maka tak jadi isu lah. Tak selesai lah isu. Kita nak meluahkan perasaan, tak boleh. Jangan nak meluahkan perasaan je mas sekalian. Jangan nak meluahkan perasaan. Hidup ni bukan ikut perasaan. Hidup ni mengikut suruhan Allah, kebenaran ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad ya Rabb. Ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Ya, sebab itu Tuan Said, bila kita arah dan kuat-kuasa dengan kebijaksanaan itu, sebab itu kita letakkan mula-mula itu adalah dengan nasihat. Nasihat itu perlukan kebijaksanaan. Kita ni banyak membebel pada mendidik, betul. Banyak kadang-kadang meluahkan perasaan. Meluahkan perasaan. Nampak tak? Banyak meluahkan perasaan daripada melaksanakan tuntutan. Allahu Akbar.
InsyaAllah. Mudah-mudahan siapa yang Allah uji sakit, semuanya Puan Atika, Siti Atika dan semualah, InsyaAllah. Semoga Allah berikan. Saya nak gunakan peluang musafir ni ya. Mudah-mudahan banyak ketidakpuasan hingga melirik-lirik jadinya. Ya banyak lebih kepada kita ni pertama tak boleh nak bezakan meluahkan perasaan dengan mendidik. Meluahkan lebih kepada banyak meluahkan perasaan tapi tak mendidik. Munirah Hamzah tak. Pertama nasihat bukan arahan. Pertama nasihat, sebab letak nombor satu Nabi kata dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Nasihat ini adalah kita mendidik, kita bagi tahu, kita ajar dia. Baik, yang kedua adalah arahan. Arahan ini adalah kita mengarahkan apa yang kita nasihatkan. Contoh, kita dah nasihat, kita dah ajar dah, kemudian tiba masa untuk arah dia. Pakai ni, pakai kedua, pakai itu, pakai ini. Arahan. Itu nombor dua. Arahan, dan yang ketiga adalah tindakan. Itu kuat kuasa. Dan arahan dan tindakan ini adalah mesti terhasil pada nasihat yang bernas, kebijaksanaan. Dan nasihat yang bernas itu terhasil daripada hatinya puas hati. Sebab tu yang pertama, semua orang menjadi penasihat. Bila nak jadi penasihat, dia mesti mempunyai kepuasan hati yang jelas. Hati dia kena puas. Dia tak boleh jadi penasihat yang tak puas hati, jadi punah sihat. Nanti jadi punah sihat jemaah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Saya musafir ke Kuala Kangsar. Semalam saya belajar. Saya setiap bulan minggu kedua saya dah dapat jadual tetap. Setiap minggu kedua saya akan naik ke Kuala Kangsar. Tapi jadual penuh lah, 9 pagi sampai 11 malam. 9 pagi 11 malam 2 hari tu. Lepas tu ada yang jemput, minta maaf saya tak dapat penuhi jemputan, saya tak apa. Sebabnya masih full day. Setiap kelam 4 jam. Jadi musafir atas ilmu lah, insyaAllah. Saya musafir ilmu ni. Dan lepas tu saya ambil peluang ini nak doa, dan doakan saya juga selamat dalam permusafiran ini. Dan saya pun mendoakan antum semua jemaah fi kuliah hajat. Saya sangat orang kata hargai orang yang sangat, kalau saya hargai, mudah-mudahan Allah lebih menghargai antum semua lah, kerana istiqomahnya, dengan kesungguhannya, dengan tumpuannya untuk memahami kehidupan. Semalam pun saya dah bentangkan sikit kerangka awal, kerangka untuk dalam soft. Ini kopi sana ada? Sudah ada kopi. Sudah bawa? Sudah. Beli? Ini sempat sudah beli awal. Ini mesin kalau saya depan ada? Depan pun ada. Okey, tak apa, nanti saya pergi. Ini beli ya? Ini jangan belum saya. Okey. Kopi dia tu lah. Apa suara boleh? Macam mana nak sikap istiqomah, sikap suami yang lara, kita jangan lara. Itu saja. Baguslah. Kita ni kadang-kadang kita tak ambil peluang kejahatan, kerosakan untuk kita melakukan kebaikan. Kita nampak kebaikan tu dengan bila dapat orang baik. Dah kebaikan tu sebab kita dah jadi baik, bukan sebab dapat orang baik. Belum tentu dapat orang baik kita jadi baik. Belum tentu, sebab kebaikan tu datang dari hati kita yang dah dibentuk jadi baik. Jadi pertama betulkan persepsi dulu. Bukan nak kena dapat kahwin dengan malaikat turun dari langit. Suami tu pintu saja, pintu syurga. Jangan duduk tepi pintu kan terkepit, payah. Jangan dibelik pintu tu, jangan ditelik pintu tu. Tengok pintu ni. Apa fungsi pintu? Anda betulkan pahaman tu. Apakah fungsi pintu? Fungsi pintu ni adalah untuk masuk. Bukan hang duduk depan pintu, duduk tengok pintu. Dalam sekali tertutup, habis, terkapit. Bukan suruh bawa pintu masuk. Suami pintu syurga. Dan pintu bukan kita seorang masuk. Saya ulang, belakang kita ada 4 orang, 3 orang lagi masuk. Rupanya ada 4 orang masuk pintu yang sama. Yang faham, tak faham sudah. Jadi faham dulu peranan suami. Tak kisahlah pintu tu nak roboh ke, pintu tu sengit ke, pintu tu macam mana rupa. Kalau pintu yang bagus ni, macam turun pada langit ni, automatik pakai sensor.
Zap tak omboi. Itu ibarat suami yang hebat tu. Zap tak. Ini dengan manualnya, dengan ini, dengan robot, lantaklah. Yang penting kita boleh masuk, tetap masuk. Masalahnya kita duk belik pintu tu kenapa? Itu cerita dia. Bismillah. Kita belik pintu tu buat apa? Yang dikomen pintu tu buat apa? Sebab tu semua yang bergelar isteri masuk syurga. Masya Allah, Allah jamin, Nabi jamin. Masuk pintu tu, main door, main entrance. Nah, main entrance. Jangan cari pintu kecemasan, pintu kecil-kecil. Tak apa. Kena faham. Nak ikhlas pun kena faham. Betulkan kefahaman. Jangan ikut perasaan, ikut keadaan. Kena faham. Tengok pintu. Nah, duduk depan pintu, duduk pegang pintu. Kadang-kadang pintu tu nak roboh pun. Kadang-kadang nak roboh pintu tu. Kita cepat-cepat lagi. Cepat-cepat lagi. Pop lagi cepat. Lagi dia pintu nak roboh ni. Masuk cepat. Tak kisahlah bentuk pintu macam mana pun. Pintu automatik ke, pintu kerawang ke. Kalau dah tak ada pintu macam mana Ustaz? Tak ada ni. Banyak lagi pintu-pintu yang lain. Itu maksudnya kalau ada, tumpukan pintu yang utama. Kalau tak ada, kalau masih ada mak ayah lah pintunya. Kalau dah tak adalah pintu yang utama. Kena masuk pintu-pintu lain lah. Itu main door, mak ayah main door, suami main door, utama pintu besar. Tak bermakna tak ada pintu lain, ada. Tapi kita cerita yang ada dulu. Kita tak nak awak ada pintu utama, main entrance. Kenapa ikut pintu duk angkat barang kenapa? Atau pintu staff kenapa? Ikutlah main door. Selesai. Kalau yang tak ada, maka banyak lagi pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat. Minta ke Allah banyak jalan kebaikan, insya-Allah. Tapi kalau main entrance ada, tiba-tiba tak guna, kita akan tanya, ni masuk kok mana? Kok tingkap ke? Kok mana masuk ni? Tak boleh terima. Bawa ada pintu utama. Dan kalau pintu tak ada, okey, jalan-jalan lain ada. Pintu utama tutup lah, dah tak ada lah. Tapi boleh masuk, boleh. Ada pintu ni, banyak lagi pintu. Jadi sementara tengah ada pintu ni, berlarilah kau masuk. Berlarilah. Yalah terkepit lah, pergi terkepit main kat pintu. Kenapa? Pintu terkepit, nyaya kawan. Nyaya Pak Karim. Alhamdulillah. Hari bos saya dapat WhatsApp ni. So lepas ni sekarang mana yang ni untuk grup umrah dan kembara. Sekarang kita buat akademi Waktu Furqan dan akan dikandikan ni baru dah diluluskan. Saya baru buka incorporated company ni, Rof Kembara Jiwa Travel and Tour Sdn Bhd. Yang gini. Saya tunjuk jap. Alhamdulillah. Ni. Jadi bulan 1, 2, 3 dan seterusnya kita akan Rof Kembara Jiwa Travel and Tour Sdn Bhd hari ni. Ya Allah, mudahkan, dah siap hari ni. Tadi company secretary duk maklum. Alhamdulillah. Ustaz ni berkiah-kiah pula dah. Dia bukan sok berkiah. Wa yadriballahu al-amsal linnas. Bagi tamsil. Kiah tu penting lah. Mudah kita faham kan. Ni kita duk tengok suami kita duk. Ada kata macam tunggui kayu suami. Siapa suruh jadikan tunggui kayu? Jadikanlah. Dia laluan masuk. Buat bodoh je Ustaz.
Buat bodoh tak apa, jangan jadi bodoh sudah. Tapi jangan juga buat bodoh. Kalau kita ni memang cerdik, nak buat apa buat bodoh, buat pandai lah. Kan? Pandai dan rendah diri. Kita pandai, biar dia tahu kita tu pandai, tapi kita tak tunjuk pandai. Ni dah tunjuk pandai tapi orang tahu kita bodoh. Buat apa? Tunjuk pandai tapi orang tahu kita bodoh. Baik, kita orang kata apa? Memang orang tahu kita. Dia ni pandai ni. Tak payah nak tunjuk bodoh, buat bodoh, tak payah. Kalau dah orang tahu kita ni pandai dan cerdik, apa kita nak buat bodoh? Dan dia tahu kita ni, dia ni bukan ni. Dah tahu. Semua kita ni dia panggil perkataan lebih tepat lah tawaduk lah. Kita jadi isteri yang tawaduk, suami yang tawaduk, khuduk dan tunduk. Kita relax. Nampak? Jadi hati kita kena macam tu jemaah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan berhenti untuk menjaga hati, kerana hati ini sentiasa ada musuhnya tak henti, yang tak henti-henti jemaah sekalian. Banyak hikmah yang kita boleh fahami dalam kehidupan ni, tapi dengan cara kaedah yang benar. Apa kata Tuan Syed tadi, terkepit tumpuk yuk. Jangan sana masuk pintu ke lain, pintu moh orang ni masuk. Belajar untuk kita kenali pintu-pintu kebaikan. Tapi nak dapat kebaikan, dia kena kebenaran dulu. Nabi kata, alaikum bisidik, hendaklah kamu berkata benar. Alaikum bisidik. Jangan buat bodoh, memang bodoh. Sungguh tu buat bodoh, buat apa, tak payah buat lah, dah memang ada dah. Jahil bagi kita ni. Dan pandai pun bukan sebab kita pandai, kita dipandaikan atas ilmu sifatnya Allah. Alim tu sifat. Alaikum bisidik. Alaikum bisidik, fa inna sidik yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar, hendaklah kamu jujur. Hendaklah kamu jujur, benar. Bila kita cari kebenaran, barulah kita bertemu dengan kebaikan. Barulah kita bertemu dengan kebaikan. Daripada kebaikan, barulah kita akan menuju ke jannah. Soalan ni, kalau ada 4 isteri, siapa jadi ketua bidadari? Setiap 4 isteri dah ketua bidadari bagi bidadari yang ada. Setiap seorang isteri ada 70 bidadari. Dia akan jadi ketua bagi setiap diri dia. Untunglah. Tapi semua masuk, semua Allah bagi 2 dah. Tinggal yang ada lebih-lebih lah 4. Dia bukan 4 tu jadi ketua. 4 ini duduk seat dia macam ni. Ni belajar bab poligami, suruh belajar. Kalau nak lagi belajar, buat terus. Dia macam ni 4. 4 ni 4 jari dia. 4 jari ni. Ni 5 ni suami. Ni suami. Duduk 4 ni. Jangan dikira panjang rendah ni. Ini maksud takkan sama lah. Perangai tak sama, tapi hati kena sama. Kena bersatu hati. Perangai mesti berpunca dari hati. Hati yang bersih, perangai yang baik. Perangai lah. Ada perangai ni, maksud ada pandai masak, ada yang pandai cakap, ada yang pandai macam-macam lah. Jangan compare kan. Dia bukan perbandingan. Dia adalah, dia panggil apa? Komplimen. Dia melengkapkan. Sini chicken chop, sini lamb chop, sini authentic Thai masakan. Sedap dengan cara chicken chop, sedap dengan cara lamb chop, sedap dengan cara Thai, sedap dengan jangan cari sedap pada benda, tapi sedap itu diberikan padanya. Jadi begini, mana dia jadi ketua, mana ada ketua? Tak ada. Suamilah tetap ni. Tapi dalam setiap ketua ni, dia akan jadi ketua bidadari. Dia ada 70 bidadari. Dia ada 70 bidadari. Semua dia akan jadi permaisuri. Ingat tu. Setiap isteri di dunia ini, dia akan jadi ketua bidadari. Sebab tu saya tulis kenyataan. Jangan duk cerita setia dengan isteri suami ada. Pastikan dulu jadi isteri suami isteri di syurga sana. Kerana duk di suami saya. Lalas sekali tak jumpa.
dah. Mana ni tak jumpa ni isteri saya. Mana isteri kamu? Tak ada dah masuk syurga. Isteri suami yang setia adalah dia berusaha menjadikan isterinya ketua bidadari di syurga. Ketua bidadari maksudnya ketua kepada bidadari di syurga. Di syurga ada bidadari. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Itu bidadarinya sentiasa suci, tak pernah disentuh oleh orang lain. Ustaz boleh share ciri-ciri jadi ketua bidadari. Ketua bidadari ni kena rujuk kepada ciri-ciri isteri solehah. Nabi kata lah, yang pertama, suami tengok sejuk hati. Suami tengok muka dia sejuk hati. Bukan isteri tengok muka suami sejuk hati. Muka suami saya muka baby face ustaz, sejuk hati saya tengok. Tak payah cerita lah muka suami tu. Suami muka pintu, faham? Pintu tak ada ditelik. Pintu nak tengok siapa yang masuk. Kita ni jadi pintu, saya jadi pintu. Nak tengok orang yang masuk. Ya Allah, muka yang masuk. Allah masuk kan. Macam tu lah. Ada orang tengok pintu. Tengok. Orang kalau tengok pintu dah jadi orang jakun, dia panggil tengok. Ni apa ni? Ni pintu apa ni? Macam dah orang sesat lah. Orang sesat dalam pencarian. Kan? Dia raba-raba pintu buat apa? Pintunya nak tengok orang. Masuk. Next. Masuk. Ini muka ada nur ni. Masuk. Itu yang pertama. Kedua, bila disuruh dia tak banyak meragam. Dia tak banyak meragam. Dia ramai ada yang bertanya ni, ustaz buat kalau untuk khusus untuk wanita ni, insya-Allah nanti saya buat ciri wanita. Lebih spesifiknya ni hadis yang kemudian kita terjemahkan. Dia macam ni. Dia mesti menjadi, dia tengok suami, dia kena jadi macam suami. Suami pula kena jadi seperti mana yang Nabi suruh. Suami pula tengok isteri, apa yang tak ada pada isteri itu, kebaikan pada dia kena adakan. Dan dia kena tengok apa sih keburukan yang ada pada isteri. Ini bukan dari aku ni. Dia kena betulkan. Mana menjadi satu. Nah, menjadi satu. Nampak? Ni balik-balik pergi tengok pintu yang nak tengok kita. Dia faham konsep. Jadi pintunya nak tengok, nak menyambut. Pintu ni menyambut tetamu datang muka muncung, seorang muka kedut, seorang muka begini. Buruk no mukanya pun. Muka tu bagilah elok sikit. Kan? Tengok Allah sejuk yang betul. Ni orang ni boleh. Itu ceritanya. Apa nama Piramli dah cakap kan, Ahmad Albab, betul lah. Iyalah. Tak baru sel-sel terhubung. Ahmad Albab, Ahmad pintu lelaki. Kalau jeling-jeling maut tu itu bukan kedua bidadari, itu orang yang disampuk di siang hari, langsui di siang hari. Tengah siang-siang dengan menjeling. Orang kena sampuk tu tengok. Orang yang kena sampuk jin ke apa ke, tengok. Pandang macam tu kan. Pandang. Pintu tu janji open kat ustaz. Pintu kalau dia tak open, dia bukan pintu dinding. Faham? Bagi-bagi tak masuk. Next. Swipe. Tak bagi masuk. Next. Pintu tu tujuan dia bagi masuk. Nampak? Kalau tak boleh masuk ke pintu, dia panggil dinding, tembok, tingkap, tak payah. Ini orang tak bagi masuk. Awak begini. Allah, dia pula macam-macam perangai. Tak payah. Ini saya bagi share ringkas lah penjual hati. Ini ada hadis Nabi SAW. Tak banyak ragam. Kalau pergi pada yang syaratnya, dia dah okey dua tu, di sisi Allah
Solat taat. Solat kena awal waktu. Jangan banyak cerita. Jaga solat, jaga maruah. Ni maruah ni. Kat rumah aurat saya tengok, saya minta maaf lah saya kat orang perempuan terutama ni, saya cakap tu terang. Kalau tak nak jadi tawar, maka janganlah sentiasa terbuka. Jangan kalau tak nak jadi tawar, janganlah menawar. Tak payah dia. Kalau tak nak jadi tawar, janganlah suka menawar. Ditawar. Tawar sebab buat banyak tawaran. Tawaran tengok orang boleh nampak bentuk badan, orang nampak bentuk punggung, bentuk peha. Benda-benda macam ni menyebabkan anda akan jadi tawar. Tawar tu bukan sebab ada masalah ke apa, sebab kita telah buat tawaran yang terbuka. Tawaran yang siapa-siapa boleh ambil. Dia tu tak entitled pun nak tengok kita. Tiba-tiba dia boleh tengok bentuk tubuh kita. Dia boleh tengok. Tak boleh. Itu sangat mahal. Tak ternilai. Jadi jaga. Itu, dan benda yang ada pada diri itu adalah milik Allah. Allah suruh jaga untuk yang terpilih saja, yakni suamimu. Lepas tu ciri bidadari syurga adalah yang Allah nyatakan, dia tak pernah tengok lelaki, dia tak pernah suka siapa-siapa, dia tak pernah dilihat oleh siapa-siapa. Dia ibarat permata yang mutiara dan permata yang tertutup. Buka tu memang tak pernah disentuh siapa-siapa. Dan ini adalah tawaran untuk suami yang menjaga isterinya. Ada suami yang tak kisah, lantaklah pula jadi, biarlah isteri dah dia. Mana dia takkan dapat begitu. Dia kena susah-susah cek, tengok, pusing. Tengok tegur aurat isteri. Walaupun kita ni, ini yang penguat kuasa, tengok atas bawah. Ni apa ni, pakai punggung awak nampak ni nampak. Kadang-kadang pakai jubah nampak bentuk suara dalam. Entah, saya tak payah simpan-simpan cakap, saya cakap tu orang biar senang faham. Nampak, awak elok tak nampak, tapi nampak pula bekas. Jangan, kain jenis material kena tengok. Jangan pakai satin, jangan pakai lekra. Pakai yang tebal kalau nak, ataupun pakai 1-2 layer. Kalau jubah tu jenis satu flat turun, itu memang kebarangkalian nak nampak bentuk tu tinggi. Walaupun jubah pun jenis pesin, dia kena pakai 1 layer lagi luar, 1 layer kan, gadegan rabur ke. Jangan biar lepas gitu, ataupun pakai 2 dia pakai blouse kan, blouse skirt dengan ni. Jangan pakai seluar juga nampak. Kalau nak banyak ni, siapa nak upah jasa konsultan ni, grooming ni. Memang saya jaga, saya jaga semua tanya. Letak bawah saya tengok. Jadi jaga. Itu ciri isteri yang solehah. Ciri isteri solehah ini, percayalah dia akan diangkat sendiri tinggi di syurga nanti. Badan dia jadi cantik, rupanya jadi elok. Memang berseri-seri sebab dia susah nak jaga. Tak ternilai kerana dirimu untuk syurga. Dirimu bukan untuk dunia. Dirimu bukan dijadikan untuk dunia. Tak perlulah cari dunia untuk menghiasi dirimu, kerana dirimu telah ternilai, telah dihiasi dengan syurga. Hanya lelaki syurga saja boleh menilai isteri ataupun wanita syurga. Wanita syurga ni adalah tidak mudah-mudah di dunia, tidak murah-murah di dunia, tidak ditawar-tawarkan di dunia. Itu wanita syurga. Kalau dirimu untuk dunia, tak apa, dia belajarlah. Bukan kata terus-terus jadi kan. Dia proses. Sekurang-kurangnya kita tahu ke mana kita nak pergi. Hala tuju kita nak jadi wanita seperti itu, tersimpan rapi dan elok, ditutup seal, pam. Itu maksud dia. Kalau payah sangat, pakai telekung dia keluar, atau pakai kotak tu sekup, habis cerita. Rasakan dirimu berharga, bernilai. Jangan sedih dengan keadaan dunia, tak ada apa-apa kat tangan. Awak tu dah sebaik-baik perhiasan dunia. Awaklah permata yang bergelapan yang jatuh dari syurga. Permata yang bergelapan yang jatuh dari syurga berada di dunia. Hanya lelaki yang nak masuk syurga, dia akan jumpa permata ini, lalu dia mengambilnya dan menyimpan sebaik-baiknya dan dikembalikan ke syurga. Dia balik, inilah wanita syurga. Jangan biarkan anda itu jadi seperti batu bata saja yang tiada maknanya. Kena tengok semua-semua tu. Janganlah. Kena faham kan. Tu kata nak jaga perempuan ni payah. Ya puan Rabi Parajat, ada setulis jaga solat, jaga khidmat, jaga taat.
Tak apa, semua kita proses dan progress. Yang penting ada progress melalui proses. Melalui progress, melalui proses yang ada sehingga kita berubah jadi lebih baik. Itu sebenarnya. InsyaAllah. Jadi jangan takut. Sekarang ni syaitan, iblis ni satu benda lagi, dia tiup allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia kata apa? Dia nak jauhkan wanita terutama daripada syurga. Lalu dia rasakan macam dia tak layak kat syurga. Saya ni dah lah tak layak kat syurga. Kat dunia pun tak dipandang oleh manusia. Apa nak jadi? Kat dunia ni orang perempuan, ingat dia dipergunakan saja, diperalatkan kalau tak kena gaya. Diperalatkan. Macam saya kena fitnah lah. Tak pasal-pasal saya kena fitnah itu hari. Memperalatkan wanita. Mentang-mentang lah dia geram. Dia kata dia tengok kita isteri ramai. Kan? Geram lah dia. Dia kata isteri ni dah kena psycho ni. Try lah psycho isteri sendiri tengok. Setiap bulan suami yang kena psycho. Isteri tu baik, elok dengan kata, bukan dengan psycho. Bukan dengan memberikan apa kata-kata. Tak jadi. Pandailah, bagilah pick up line ke apa. Tak kena gaya pick up truck jadinya. Elok pick up line, tak kena gaya pick up truck dia. Dia angkat truck lagi. Dia ampuk lah. Tak jadi, ni hati. Kan? Bila kita teliti dengan perempuan isteri kita teliti. Teliti lah dengan isteri hang ke ataupun jadilah perempuan yang nak diteliti. Kerana setengah perempuan pun satu, dia tak nak diteliti. Tak suka dia arah-arah. Tak suka dia tak suka kena suruh-suruh ni. Wanita yang baik, dia suka diarah, suka disuruh. Ni abang tak suka macam ni, jangan pakai macam ni, baik bang. Dia terasa. Dan saya yakin wanita surga suka macam tu. Dia nakkan bimbingan, dia nakkan perhatian, dia nakkan sentiasa orang boleh tengok dia observant, dia suka di observe. Kan? Dia suka di supervise kan, dia tengok observe. Tu kena. Tu kan maksudnya. Sebab tu saya bercakap dalam perempuan memang ibarat macam saya bercakap dengan isteri saya lah. Bercakap macam ni, kena. Jadi insya-Allah istiqamah dia sedang pengajian ni. Istiqamah sedang pengajian insya-Allah. Allah akan bantu Baik. Cari bagi dia ustaz, dia teringin tu. Itulah. Dia kata dia perguna orang perempuan. Allah Akbar. Kalau kita perguna orang perempuan kan, tak adalah perempuan tu jadi baik. Ni kena jadi baik ni. Jadi elok. Perempuan baik ni elok, rupa dia jernih. Kita suami ni satu benda kadang dia lupa untuk menjernihkan wajah isterinya. Jernihkan wajah isterinya. Cari jalan saya maksud tu. Ni jernihkan dengan tepung makeup lah apa. Dia makeup kat luar, lagi-lagi pakai makeup kat luar. Kat rumah awak nampak muka dia macam mana. Awak nampak air muka dia. Makeup lah macam mana. Jadi pastikanlah awak bersihkan muka dia, jernihkan wajah isterimu. Jernih bagaimana? Didik dia untuk taat, didik dia untuk khidmat. Di saat dia boleh taat khidmat, jernih wajah isteri. Tengok. Kita sendiri sebagai suami berdoa dengan ikhlas dari hati, ya Allah, syurgalah untuk dia ni, ya Allah. Bagi syurga kat dia, ya Allah. Dia ni tak banyak songih, tak banyak ini. Kita akan nampak jernih wajahnya. Hasil asbab ketaatan. Dan taat ni kena ajar lah, bukan dia kena suruh. Ni ikut ni. Ajarlah dulu, nasihatlah dulu, kemudian barulah bagi arahan. Bila arahan kuat kuasa kan. Kat mana? Dah tak balik ke? Ni. Kita monitor. Benda ni 3 ni kena buat. Baru okey. Dia aurat ni, dia bukan khilaf ni, muka. Okey, mana dalam solat? Mana yang dinamakan wajah yang boleh dapat ni? Selain daripada bawah ni. Ini bukan muka, ni dah jadi dagu. Dagu ni aurat lah. Ni dibenarkan muka, wajah sini. Sebab tu kena pakai tutup sini, jangan buat. Sini bergerak alkum ni pun orang lelaki telan liu tengok. Jangan pasal.
Berak lelaki nganga nanya Pak Karim yang tak ada. Sebab tu perempuan jaga perempuan. Kerana awak jadi penyebab kepada berlaku ni tu. Nampak kat dagu ni bergerak dah alkum ni. Ada alkum tak ada alkum mana bergerak. Orang lelaki pun tengok. Ingat apa? Jangan. Orang lelaki tak cakap, takkan nak cakap. Ya, saya tengoklah tengkuk awak tu, saya tengoklah dagu awak tu. Kalau bercakap kena siku lah. Dia diam, dia layan je. Mana-mana yang mata keranjang, mana-mana yang ada masalah dalam tak dapat ke apa ke, dia tengok kita, dia telan liu lah. Itu. Jadi orang panggil apa? Diratah dalam alam maya. Hati-hatilah. Ini pun senang zaman ni. Janganlah. Nampak macam tu tapi kita diratah di alam maya ni. Hati-hatilah. Banjat ada alkum lah. Apalah pula. Baik, jemaah yang mulia ta'ala, Allah Akbar. Oh dah. Okay, itu saja. Saya dah nak sampai ni, sepun nak gerak dah insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik, itu saja jemaah yang mulia ta'ala. InsyaAllah moga-moga Allah rahmati kita semua. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Moga Allah rahmati. Dan saya ambil peluang ini untuk terus mendoakan semua jemaah sekalian yang terus istiqomah dan pengajian dan bersungguh-sungguh, bermujahadah, bersusah-susah untuk berubah, niat ikhlas nakkan Allah. Saya doakan Allah kabulkan hajat, permudahkan. Kerana apa? Allah kata dalam Quran, siapa yang niat nak berubah ni, hijrah ni, Allah janjikan rezeki yang luas di atas muka bumi dia. Ini janji Allah. Jadi hijrahlah sungguh-sungguh, mujahadahlah sungguh-sungguh, kerana janji Allah ni benar. Kembali kita yakin kepada Allah, kembali kita taat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya insya-Allah. Saya doakan semuanya insya-Allah, dan doakan perjalanan saya pergi dan balik semua, dan perjalanan dakwah semuanya berjalan dengan lancar dan baik insya-Allah. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.